Salam Ramadan ke-15 kepada rakan-rakan semua. Hari ini saya akan buat perkongsian berkenaan dengan COVID-19. 7 Mei 2020 di dunia ada kenaikan pada kadar jangkitan, kadar sembuh dan kadar mati. Jika dibandingkan di Malaysia, kita melihat ada penurunan pada kadar jangkitan, kenaikan pada kadar sembuh dan penurunan pada kadar kematian. Pada hari ini, kita ketahui negara manakah yang tertinggi. Tak lain tak bukan adalah negara Amerika Syarikat, mempunyai kes yang tertinggi di dunia. Ya. Seterusnya, negara manakah yang mempunyai kadar jangkitan harian yang tertinggi di dunia? Adalah negara-negara. Manakala negara yang mempunyai kadar sembuh yang tertinggi di dunia adalah negara Cambodia. Negara yang mempunyai kadar kematian tertinggi di dunia merupakan negara Belgium. Sekarang kita akan melihat kes COVID di Malaysia, di mana kita melihat hanya ada kenaikan 39 sahaja kes baru di Malaysia. Seterusnya kita akan melihat taburan kes baru COVID-19 di Malaysia bermula pada MCO pertama yang berlaku pada 18 Mac yang lalu. Ada peningkatan agak mendadak pada middle dan akhir MCO pertama, dan ada peningkatan yang ketara pada MCO kedua pada mulanya. Ini disebabkan oleh kapasiti test yang kita telah tingkatkan. Seterusnya ada penurunan yang agak ketara di akhir MCO dan juga penaikan pada kes baru pada akhir MCO dan pada awal MCO ketiga. Ada penurunan yang agak ketara dan diselangi dengan kenaikan disebabkan kapasiti test telah naik. Walau bagaimanapun, kes seterusnya berkurangan dan juga ada kenaikan, sehingga sekarang ada penurunan pada MCO yang kelima. Seterusnya kita akan melihat taburan kes kematian, kes aktif dan kes sembuh di Malaysia, di mana pada MCO pertama ada peningkatan pada kes aktif yang agak ketara meningkat berbanding dengan kes sembuh yang hanya sedikit. Pada permulaan MCO kedua, di mana kita boleh lihat kenaikan pada kes aktif dan juga kes sembuh berbanding dengan kes kematian agak kurang, dan penghujung MCO kedua ada penurunan pada kes aktif dan ada kenaikan kepada kes sembuh, dan kita melihat jangkaan kenaikan ini akan berterusan pada kes sembuh dan penurunan pada kes aktif di akhir MCO 3, dan seterusnya ini berlaku juga pada MCO keempat dan juga peningkatan kesembuhan pada MCO ke-5. Salam takziah kepada keluarga mangsa COVID di Malaysia. Tiada peningkatan kes kematian pada hari ini, tetapi kebanyakan kes di golongan lelaki dan umur 60 hingga 69 tahun. Seterusnya kita akan melihat kes COVID-19 di Sarawak. Pada hari ini ada peningkatan hanya satu kes sahaja berbanding semalam. Sekarang kita akan melihat taburan kes baru COVID-19 di Sarawak, di mana kalau kita lihat perbandingan di MCO pertama, seperti yang kita sedia maklum, penurunan pada kes dan ada peningkatan pada kes pada akhir MCO pertama. Seterusnya ada kenaikan pada awal MCO kedua, iaitu mempunyai kes tertinggi 32 kes baru, dan seterusnya ada penurunan dan peningkatan pada pertengahan MCO 2, dan ada peningkatan serta penurunan pada awal MCO ketiga. Seterusnya ada penurunan dan ada kenaikan pada MCO 3 dan seterusnya penurunan. Dan kita lihat di MCO 4 ada penurunan kes yang agak ketara berbanding MCO sebelum ini.
dan seterusnya MCO 5. Sekarang kita melihat taburan kes kematian aktif dan juga sembuh di Sarawak, di mana pada awal MCO pertama ada peningkatan pada kes aktif di negeri Sarawak dan ada peningkatan sedikit sahaja kes kematian dan kesembuhan di akhir MCO pertama. Manakala di awal MCO kedua peningkatannya agak ketara pada kes aktif dan sedikit sahaja kes sembuh dan kematian, dan di hujung MCO 2 peningkatan kes aktif adalah ketara, ada sedikit peningkatan pada kes sembuh. Manakala pada pertengahan MCO ketiga kita melihat ada penurunan pada kes aktif dan peningkatan yang ketara pada kes sembuh berlaku pada MCO ke-3. Seterusnya peningkatan ini berlaku kepada MCO 4 dan ke-5 kadar kesembuhan di Sarawak. Sekian, salam Ramadan kepada semua.